Jadi kita sudah masuk pada juzuk yang ke-6 lah. Juzuk yang ke-6, awal juzuk yang ke-6. Firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samii'an 'alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah tidak suka jahra bis-su', maknanya jahra bis-su'i minal qawl, ucapan-ucapan yang buruk, al-jahr, dan juga dengan secara terus-terang. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi sahaja. Jadi ucapan-ucapan ataupun perkataan buruk yang diucapkan dengan terus terang tidak disukai oleh Allah. Terus terang ni ke dia lantanglah, royak, jelah. Jadi hak boleh royak jahra bis-su' ini. Jahra bis-su'i minal qaul, hanya orang yang dizalimi sahaja. Ni baru dia boleh royak perkataan ataupun ucapan hak buruk. Ucapan hak buruk ni lah ke mana? Iaitu tak boleh royak lah dia ni tak kerti. Tu dah. Dia ni apa? Tak bertinggi ke ni. Okay. Royak ke apa lagi? Dia ni nipu. Tu. Nipu ni. Kuat. Orang Kelantan kata kuat kelong ni. Kelong. Boleh kita royak gitu. Royak. Terus-terus lah. Kalau lah ni dia lebih lagi tu. Lebih lagi iaitu apa dia? Boleh nulis. Masuk dalam sosial media ke apa tu ke? Itulah kita panggil jahra bis-su'. Royak ni pula royak pasal orang tu duk. Keburukan orang tu. Royak masuk habis. Lagilah jelah kita panggil. Ada selagi kejahatan orang juga, tapi kita tak si royak jelah tu. Tak segai orang lah. Kita sudah dah tahu tu. Dia ni gini. Berangan ni dah. Tapi setakat buat kita. Ada kita kan. Ada seorang nul ni orang tahu belakang. Jadi berkaitan dengan benda ni, Allah ni lebih suka kemaafan dan juga tolak ansur. Tapi kalau nak maaf, tak si royak ada. Tak si royak je lah nak maaf. Itu lebih Allah suka. Lagi tu dia lagi bertolak ansur. Yalah ada ikut dia lah tu. Kita boleh pahala tak dia dosa. Habis cerita situ lah. Ni tolak ansur. Okey. Soalan ni. Jadi tadi jahra bis-su' Allah tidak suka, tetapi orang-orang yang dizalimi ni boleh ke nak royak benda-benda yang perkataan buruk ni boleh ke? Jadi mereka ni boleh berterus terang mendedahkan kejahatan orang lain. Orang yang dizalimi gitu ke? Maknanya kita kata kalau orang buat zalim kita buat zalim dia balik lah. Kalau buat zalim kita tu ikutlah dengan cara menipu kita, kita pergi royak apa orang tu. Dia ni jahat, dia ni menipu. Dia boleh ke begitu? Okey, dah kata Tuhan tak suka, la yuhibbullah dia tu. Tuhan tidak suka. Jadi kita buat ni benda Tuhan tidak suka, lah asah dia je kan. Kecuali yang dizalimi. Tapi kalau nak kira kecek benda tak molek ni, Tuhan tak suka. Jawab dia. Kecek benda tak suka. Kecek benda tak molek ni, jahra bis-su' ini makna dia hanya mendoakan keburukan.
kepada orang yang menzalimi. Ni maksud dia. Bukan royak dia ni bodoh, royak rata-rata tak bukan. Depung. Ini makna jahra bisu. Doa semoga Allah ke dia. Tipu bala dia. Dia kena anak kau. Itulah. Semoga mendapat balasan yang setimpal. Buruk kira itu kita panggil itu. Itu yang pertama. Yang seterusnya, kita boleh royak kepada orang lain tentang kejahatan dia supaya mereka berwaspada. Biar orang beringat. Dia ni beringat sikit ni. Kecil lagi lain tu. Tepi alik belakang lain. Biar orang beringat. Tujuan dia tu. Tujuan dia. Ni al-jahra bisu. Biar orang beringat. Kalau saja-saja tak ada dengan maksud nak suruh orang beringat segala tu. Antara kita dengan dia saja. Kira-kiranya habis cerita. Cerita rumah. Tiba-tiba kita pergi royak. Memang dia buat nyanyi kita tak. Tapi kita pergi royak kata. Kejahatan dia tu tak ada gitu. Sebab hal tu tak ada orang nak perlu waspada gapo. Dia luar rumah molek-molek je. Benar tak? Dia dengan kita je. Masalah tu. Tiba-tiba kita kata kita ni dizalimi nak royak tu. Jahra bisu minal qaul. Tu tak ada. Sebab tidak tujuan nak berwaspada tu. Kalau nak kira tu. Pasal apa dia perlu berwaspada kita je dah. Okay. Kita sahaja. Nak waspada dengan dia doa je lah. Kalau lagu tu. Guna-guna apa pertama tu berdoa saja. Yang seterusnya jahra bisu minal qaul illa ni dengan makna la. Kecuali orang yang dizalimi. Ada juga ulama pakar bukan kecuali orang yang dizalimi pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Apa ni? Kita kata kita kena buat nyanyi, tiba-tiba kita nak royak kata orang. Jadi ucapan orang yang dizalimi ni pun tak boleh juga nak berterus terang dengan ucapan yang buruk. Kita panggil al-jahra bisu minal qaul tadi itulah. Tak boleh. Orang yang dizalimi pun serupa je. Orang lain tak boleh royak benda-benda tak boleh. Kita yang kena orang nyanyi pun tak boleh juga. Okey, pas lagu mana? Dia tak boleh royak. Tak boleh royak dengan nyata ni dak jahra. Okey, kita tukarlah kepada sin yang kata dah. As-sirra bil qaul. Waktu royak senyap-senyap. Biar dia beringat senyap-senyap kepada orang-orang yang tertentu sajalah. Kalau jahra ni tak kata orang tahu belaka tak boleh. Seperti dunia boleh tahu tak. Ni kita royak kepada orang yang berkenaan sudah. Kalau contoh dia ni jenis tak payah sewa tak. Tak payah sewa apa. Royak kepada grup-grup apa ni berkaitan dengan puak-puak tukar-tukar rumah kan ada. Tukar-tukar rumah sudah lah. Jangan royak kata. Gitu. Ada kata lagu tu. Illa dengan makna la. Okey, habis ini. Seterusnya. Kita pergi pula kepada tajuk yang ke-191 berkaitan dengan pengakuan kaum Yahudi. Firman Allah Ta'ala wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka kata, siapa dia? Ni orang Yahudi lah ni kata ni. Kita ni telah bunuh dah Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Lepas tu saya pun kata kepada tidak wa ma qatalu wa ma salabu. Sebenarnya dia tak bunuh. Dia juga tidak salib. Walakin syubbiha lahu, tetapi mereka ni telah dikelirukan. Dia serah seperti tu Nabi Isa, tapi sebenarnya tidak Nabi Isa. Orang Yahudi ni. Di pengakuan dia lah ni. Kita telah bunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Okey. Soalan dia. Orang Yahudi ni memang kafir lah. Dia tak percaya kepada Nabi Isa.
Mereka juga kata di tempat-tempat lain dia kata Nabi Isa ni dan juga ibu dia ni ahli sihir. Pelik kan? Pelik-pelik berlaku ni duk. Hak berlaku kepada Nabi Isa ni kecil lagi boleh kecil dah. Kita sudah cuba bodoh dah. Duduk dalam buaya lagi. Kecil serupa bukan kecil serupa bodoh, kecil serupa orang tua dah. Lebih pada orang tua. Jadi ni ahli sihir ni. Pak Moh dia pun lagu tu juga. Ahli sihir juga. Dah beranak tak ada pok ni dah. Lepas tu ada lagi dia kata ni anak zina. Ibu dia di penzina dan macam-macam lah. Orang Yahudi ni. Mereka juga antara lain mereka percaya mereka yang telah membunuh dia telah bunuh Nabi Isa ni. Dan satu lagi orang lain. Jadi lagu mana dia ni boleh mengakui Nabi Isa tu sebagai Rasul Allah? Dia sendiri kata, dia ni tak percaya pada Nabi Isa ni ahli sihir lah dah. Tiba-tiba dia kata sini, Isa bin Maryam Rasulullah. Kita telah bunuh Nabi Isa bin Maryam Rasulullah. Dah tak percaya dia ni sebagai Rasul. Apa kata Rasulullah? Okey. Dah kafir dengan Nabi Isa, apa kata Nabi Isa itu Rasulullah? Maknanya dia ni tidak menganggap Nabi Isa ni sebagai Rasul Allah. Dia royak macam-macam. Dia percaya Nabi Isa ni Rasulullah. Tapi sini sebut Rasulullah. Jawab dia. Ucapan mereka Rasulullah ni sebenarnya sebagai ejekan. Wak ngaji kalau gitu. Istihza dia panggil. Sebagaimana Fir'aun kata, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ini Fir'aun ni royak ni rasul yang diutuskan kepada kamu tu sebenarnya gila. Tapi dia royak rasul. Rasul yang diutuskan kepada kamu sebenarnya. Lepas tu tapi enggaklah kali dia kata gila. Siapa dia tu? Nabi Musa. Fir'aun royak kepada Nabi Musa. Tapi dia royak Rasul kan? Siap yang diutuskan kepada kamu lagi. Dah gila macam mana Rasul ni? Boleh jadi Rasul yang diutus kan? Kalau nak kira, ni royak sebagai nyanyi je lah. Begitu juga orang-orang musyrikin kata kepada orang musyrikin kata kepada Nabi. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka kata, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikr. Zikr ni dia Quran. Orang hak Quran turun dia. Mu ni sebenarnya gila. Innaka lamajnun. Oh ya kepada Nabi. Tapi adakah dia percaya Quran itu turun kepada Nabi? Dia tak percaya. Cumanya dia royak ni berdasarkan dia orang kata. Orang kata Quran ni turun kepada Nabi. Kita pun ulas mula lah. Ulas mula orang kata. Dia tidak mengakui sebenarnya. Dia tak percaya Quran turun kepada Nabi itu. Tapi dia royak kita. Begitu juga dalam ayat ni cuba. Orang Yahudi tu orang itu kata ni Rasul Allah tau. Kita pun royak dah kita telah bunuh dah Rasul Allah. Kan? Okey. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat dia kata Isa bin Maryam tu hak tu setakat tu saja orang Yahudi kata. Rasul Allah ni hak ni kata-kata tu. Hak ni Rasul Allah. Faqauli inna qatalna al-masih Isa bin Maryam. Ayat bunti situ je. Orang Yahudi kata. Iaitu orang Yahudi kata kita ni telah bunuh dah Masih Isa bin Maryam. Cumanya Tuhan dia tambah lagi. Tuhan tambah Rasul Allah. Demon ni kata demon ni telah bunuh dah Masih Isa bin Maryam Rasul Allah. Nak apa Tuhan kata kita nak suruh lebih jelas lagi lah. Jelas nak suruh kuat nampak tu ayat tu kuat dia bunuh tu memang bunuh sungguh tu lah
Siapa dia tak tukar dengan orang lain. Rasul Allah tu lah. Gege-gege tu. Okey. Seterusnya tajuk yang ke-192, keraguan tentang Nabi Isa. Firman Allah Ta'ala, wa qalihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah, ayat lagi. Cuma sambung sikit lagi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dia kata dia telah bunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Sebenarnya Tuhan kata dia tak bunuh, dia tidak salib, tetapi telah diserupakan dengan Nabi Isa tu. Mereka ni telah keliru, dikelirukan. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Orang yang khilaf berkenaan dengan Nabi Isa tadi itu la fi syakkin min. Sebenarnya dia berada di dalam syak. Dia ragu-ragu. Okey. Dalam kitab-kitab tafsir dia kata apa ni? Masing-masing lah dah. Duk kecek kita telah bunuh Nabi Isa, tapi duk mana sayang kita tu? Sayang kita hok muka lebih kurang serupa Nabi Isa. Perbuat tak kira lebih kurang serupa Nabi Isa. Duk mana sayang kita? Kalau kita bunuh Nabi Isa, pas sayang kita hok seorang ni duk mana? Tak ada, hilang jumpa. Pas kalau kita bunuh sayang kita ni, kita bunuh, pada mana Nabi Isa bunuh? Ada masing-masing duk kecil lagu tu lah, tak tahu. La fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann. Tuhan kata mereka ni tak ada ilmu untuk benda tu kecuali mengikut zon sahaja. Maknanya dia tak ada pengetahuan mengenai apa dia, mengenai Nabi Isa ni dibunuh. Betul ke Nabi Isa dibunuh? Waktu dia kata yakin tu dah. Sebelum daripada ni kita telah bunuh dah Nabi Isa. Qatalna al-masih Isa bin Maryam tu dah. Kita telah bunuh dah. Hak tu zon sahaja. Setakat tu saja. Mereka ni hanya mengikut sangka mata-mata. Seterusnya soalan dia. Mula-mula tu dia kata, mula-mula ni dalam ayat ni mereka ni disifatkan dengan syak. Tu mana? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Okey, bunuh Nabi Isa ni dia dalam keadaan syak. Lepas tu di tempat yang kedua disebutkan dia ni sebagai zon pula. Malam bi min ilmin illa ittiba'az zann. Mereka ni tak ada ilmu berkaitan dengan benda tu kecuali mengikut sangka semata-mata. Jadi zon dengan syak ni makna dia ragu-ragu lah kalau nak kira. Dua-dua ni makna ragu. Cumanya beza dia. Beza dia syak ni dia 50-50. Apa ni? Tak tahu berat alih mana, ada 50-50, sama berat. Itu kita kata syak. Kalau son ni pula dia berat alih tahu. Hak tahu tu 70. Hak tak tahu tu 30 je. Itu zon. Jadi masalah dia nya, okey. Masalah dia nya mula-mula tu saya kata dia ni dalam syak 50-50. Ada. Lepas pada tu jadi 70-30 Jadi zon naik sikit. Apa ni pengetahuan dia. Sebab apa gitu pengetahuan tentang Nabi Isa ni kena bunuh ke dan dia naik jadi naik sikit. Apa gitu. Kira-kiranya macam tak konsisten lah dah. Kalau syak kat syak lah. Ataupun kalau zon. Zon ni banyak Allah kau tahu. Kita kata betul ni sebagai contoh. Contoh. Kita kata betul ni tak ujian. Tidak. Yakin kau? Tidak yakin. Betul ni tak ujian. Tapi Allah kau tak ujian tu berat lah. 90% tak ujian tu. Hak ujiannya 40%. 70% kau itu zon lah tu. 70% kata tak ujian. Kita kata kalau syak ni 50-50 tak tahu lah. Betul-betul ujian ke tidur. Jadi beza tu kan.
Pahala mana ni boleh kau duduk demo-demo ni bunuh Nabi Isa sekali dia syak, sekali dia zon. Jawapan dia. Jawapan dia di sini zon diguna dengan makna syak. Walaupun kalau nak kira asal makna tak sama tadi kat kita ya, ada 50-50, ada 70-50. Tetapi kalau di tempat ni boleh guna gitu. Ada digunakan zon dengan makna syak kerana ada persamaan antara keduanya. Dari sudut tidak pasti tu. Sudut tidak pasti. Zon ni pun tidak pasti juga ada. Syak ni pun tidak pasti juga. Dari sudut tu ada keserupaan dari sudut tu, jadi boleh guna benda yang beza sikit-sikit. Tak semestinya kita kata benda ni serupa betul-betul dah, barulah kita boleh pakai dengan makna. Tidak, beza sikit-sikit tapi kita ambil sudut yang serupa saja, boleh gitu. Zon dengan makna syak kau, syak dengan makna zon kau, dari segitu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ni kalau hok kebanyakan agak dalam keadaan syak, hok kebanyakan, ataupun kita kata hok ramai, ramai orang Yahudi ni, lon ni terutamanya tu, dia syak saja. Dia tahu Nabi Isa dibunuh gitu je. Nabi Isa disolib, tak tahu lagu mana. Ya Allah, kau tak betul kau tidak tu, tak tahu. Okey. Paling tinggi ni kira-kiranya orang yang mengaji dah lah ni, ataupun orang yang terlibat pada ketika tu, yang terlibat dalam peristiwa tu, dia boleh sampai ke tahap zon saja. Zon ni pun tidak pasti juga. Orang ramai kan syak belakang lah, 50-50. Setengah-setengah orang sampai ke tahap zon, tapi dia tidak sampai ke tahap yakin. Bila tidak sampai ke tahap yakin, paling tinggi pun zon. Bila tidak sampai ke tahap yakin, paling mana dia sampai boleh pasti tidak royak tidak. Jadi solid semua, lepas pada tu tidak percaya dah berlaku nak sampai ke buat. Dia solid tu dah. Di apa ni gereja-gereja apa tu memang wajib ada lah tu benda tu kan. Seolah-olahnya benda ni benda yang pasti. Waktu di apa ni dia solid juga Nabi Isa dah tu. Macam pasti tu. Sedangkan benda ni hak tidak pasti. Dia buat akidah benda tidak pasti. Tak boleh lah gitu. Okey. Nak ayat paling tinggi pun. Habis-habis terik kat zon kan. Itu saja. Seterusnya tajuk yang ke-193, tujuan Rasul diutuskan. Firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul ni dia mari untuk memberi mubasysyirin, berita gembira, wa mundhirin, dan juga ancaman. Apa dia mari berita gembira dan ancaman? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Nanti supaya di akhirat nanti orang ni tak boleh buat alasan, tak boleh buat hujah dah kepada Allah setelah Rasul tu mari. Bila Rasul mari, maka tak ada alasan dah lah. Nak royak kita, tak sampai kita. Rasul tak ada royak, tak ada tunjuk. Okay. Ni tidak Rasul saja, kitab apa pun dia buat turun dah. Mengutuskan Rasul dan juga menurunkan kitab untuk nak patah hujah je lah. Takut kata tak ada bagi panduan gapo memang kita tersesat lah. Kalau nak kira tu tak ada panduan gapo. Kalau ada panduan pun kita tak reti. Tak ada orang tunjuk tu. Takut orang kata begitu. Sebab itulah Rasul diutuskan. Soalnya dia, apa guna diutuskan Rasul kalau sudah dikurniakan akal? Kalau kira akal ni pun sudah jadi hujah dah. Akal juga boleh digunakan untuk mengenal Allah. Tak payah kata Rasul tak apa tu, kita widah akal demo tu. Apa demo tak fikir? Kalau kira kan. Akal tu pada dia boleh fikir dah, dia kata.
Ada dah nak mengenal apa ni, kita panggil kapasiti nak mengenal tu ada. Bukti dia ke dia tu Nabi Ibrahim tu. Dia kata dah making maknanya siapa ke tahap nak kenal tu kan. Matahari hendak boleh tidak juga. Ada. Dia boleh fikir apa berlalu. Tidak. Maknanya akal ni dia boleh menerima benda yang logik-logik gitu kan. Jadi kira pada punya akal sudah itu sebagai hujah dah. Kalau di akhirat nanti kira-kiranya kalau Tuhan tanya, apa kamu tak percaya kepada Allah? Sebab kita dia tak boleh nak royak dah. Sebab apa tak percaya? Sebab kita tak kenal Allah. Tak kenal kan nanti kamu ada akal tu. Okay, kamu boleh fikir. Dah kira dah. Sebab apa tidak ikut Islam yang sebenar, agama yang sebenar? Tak ada orang siapa royak dah. Tu kamu ada akal tu. Kamu fikirlah. Boleh. Kira-kira je. Jawapan dia akal ni walaupun ada akal tapi dia boleh tersesat. Akal ni kalau dalam mantik dia kata dia boleh tersesat dah. Boleh tersesat, boleh terleka. Betul ada akal. Tapi akal kita ni tak boleh harap. Ada orang mikir betul, orang tidak sesat sebab Nabi Ibrahim tu dah. Ada orang mikir sesat. Mikir tak sabar. Jadilah. Aku ni manusia ni asal daripada monyet. Bisa dah kalau nak kira tu dah. Tapi orang tu dia boleh tersesat. Orang pandai dah tu. Kalau nak kira. Jadi Rasul dan kitab lah yang mengingatkan. Rasul ada kitab. Ni nak ingat. Kalau sebab kita dalam ingat, betul tu ada tapi tak tahu betul kau salah. Sebab kita duk ikut ni, jalan dia nak wis tu ada dah. Tu rugi tak tahu. Tu benda. Tapi tu dia dah kalau nak kira tak tu wis dah. Sebab itulah wis ni dia ada dah. Salah tu. Kona semula, yutur semula. Tu. Tak apa dah. Hak wis tu suku. Betul tu suku. Ada orang tu lupa ingat pula. Lain pula. Bukan kata sesak lagi lah. Kawan-kawan siapa dalam hutan mana tak tahu dah. Penghujung di situ habis gitu. Ini dah. Rasul bagi royak. Kita ada, kita boleh tengok mana betul ke tidak. Cuba kita rasa, cuba kita fikir ni dah. Betul ke tidak? Tengok Quran. Jadi Rasul ni juga mari menganjurkan supaya memerhatikan dalil-dalil akli. Rasul ni mari. Iaitu kitab ke apa tu, Rasul ni bawa kitab. Tengok kepada afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Seterusnya dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok apa ni? Unta tu. Ni dalil-dalil akli belakang ni yang kita mikir. Tengok kau diri sendiri tu. Perhati kau diri kamu sendiri tu. Bisanya tu hebat ni. Tu. Siapa dia tu? Kita royak lah tu. Lepas tu Rasul ni juga dia royak benda yang tidak dapat ditanggapi oleh akal. Akal kita tak sampai nak fikir. Ada juga benda-benda akal kita tak sampai. Nampak nak kita tahu dah Tuhan ni dah. Lagu mana nak beribadat dia. Ni Tuhan kita dah. Lagu mana kita nak mendekatkan diri kepada dia. Tu. Ada cara-cara dia dah. Hak ni kita tak boleh nak memikir diri ni. Tak boleh. Cara dia nak semayang. Dah dia banyak belajar ni kita memang kena semayang sepanjang hari 24 jam. Nak beribadat. Tidak juga. Kan? Kena berat lah ibadat kita ni sepatutnya dah. Nak bayar dia bagi ni. Edak setakat tu je. Nabi bui tu. Kali puasa pun setakat ngari saja dah. Lepas tu, setahun sebulan. Tidak kata puasa lama. Tidak.
Kalau elok ke akal jadi Hindu guling. Nak ibadat ni nak pergi merendah diri, kalau nak pergi ni dok Tuhan kali. Guling panjang-panjang jalan ni dok nak nyapa apa ni? Kuih dia tu. Sekali elok ke akal. Benda ni tak ada. Tak ada yang akal kita nak fikir. Lepas tu diutuskan juga Rasul sebenarnya nak suruh lebih kuat lagi. Alasan tu lebih kuat lagi. Akal bagi tu Rasul buatan kitab waktu turun. Faham apa demo tidak taat juga. Orang ni kat memang tak ada. Tak lepas dah lah. Sendiri dah. Di akhirat tu tak boleh kata gap dah. Takut orang kata akal memang akal begitu, tapi Rasul tak ada akal kita ni boleh tersesat. Dia royak pula di akhirat tu. Sebab tu kita sesak ni. Agak akal kita orang yang cerdik boleh kita ni orang tak apa cerdik mana ni dah nak fikirlah mana benda ni. Sebagai contoh tu. Sebab itulah kita tidak taat molek ni. Takut lagu tu. Takut. Ada lagi peluang tu memberi alasan tu. Hak ni Tuhan tak beri peluang langsung di akhirat nanti. Okey. Rasanya sitilah dulu dah. Lepas tu tajuk yang seterusnya insya-Allah kita sambung pula pada esok hari. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.